Laluan bersalin ditutup sebab benda tu kacau. Okay, korang, cerita ni tak relax Ini adalah kisah benar yang telah dikongsikan dalam grup The Kainis yang berlaku pada tahun 2020 ketika Aisyah nak bersalinkan anak sulung dia. Kisahnya waktu Aisyah ni last check up, kandungan dia ada sedikit masalah lah yang menyebabkan dia terpaksa serah diri awal dekat hospital untuk bersalin awal. Masa awal-awal dia masuk ke ward tu, korang just bayangkan typical hospital kerajaan lah, di mana Aisyah mendapat ward first class sebab suami dia staff di hospital yang sama dia masuk tu. Tapi ward first class dia tu terletak di paling belakang sekali. Masa dia masuk ward tu, ada seorang akak ni baru lepas bersalin. Time tu dia lega lah sikit sebab ingatkan ada kawan. Rupanya akak tu nak discharge dah. Sebelum tu korang yang mana nak bersalin ataupun yang ada anak, nak elakkan daripada kena gangguan-gangguan mistik macam ni, wajib tengok ni. Mana yang mudah terkena gangguan ataupun anak-anak korang yang kerap ragam, bolehlah cuba ikhtiar dengan gunakan minyak bidara ni. Di mana minyak bidara ni disalah gunakan dan alhamdulillah memang nampaklah kesan dia di mana anak-anak Nisa kurang meragam dah sekarang. Satu botol ni boleh tahan lama tau. Sangat-sangat berbaloi lah untuk korang yang mana suka travel, bawa anak jalan-jalan, bercuti supaya tak kena gangguan. Bolehlah cuba ikhtiar dengan minyak bidara ni. Dan nak start cuti sekolah ni kan, better korang dapatkan satu lah buat penyelamat untuk korang nak check in hotel jalan jauh nanti. Kurangnya dapatlah korang bercuti dengan tenang, anak-anak korang tak ada kena gangguan, tak ada meragam. Kita dah sedia maklum minyak bidara ni banyak sangat kebaikan dia. Benda gaib ni semua tak suka tau bau minyak bidara ni. Sangat-sangat bermanfaat lah kalau korang ada satu minyak bidara ni dalam bag travel korang. Jadi dekat dalam ward first class tu ada 4 katil tau. Tapi sayangnya hanya dia seorang je yang duduk dekat dalam ward tu dan ward tu terletak di belakang sekali. Keadaan menjadi lebih seram bila Aisyah terpaksa dikurungkan dekat dalam bilik tu seorang diri. Sebabkan dia ada terjumpa pesakit yang kena COVID. So dia terpaksa kuarantin lah seorang diri dalam bilik tu. Masuk je waktu maghrib, Aisyah ni pun pergi toilet untuk ambil wuduk. Masa Aisyah nak mula solat, dia perasan ada satu susuk tubuh berdiri dekat sebelah katil dia. Di mana benda tu perhatikan je Aisyah solat. Aisyah teruskan solat dia sambil tutup mata. Selesai solat, dia tengok dekat tepi katil dia tu dah tak ada dah benda tu. Tapi dia rasakan suasana dalam bilik tu semakin suram dan terasa makin sunyi. Aisyah pun terus baring ke atas katil dia dan main telefon. Dia cuba abaikanlah perasaan dia masa tu. Masa dia tengah ralit main telefon, dia perasan ada satu susuk tubuh tengah baring dekat sebelah katil kiri dia. Time tu dia sangat terkejut dan dia pandang ke kiri, tapi dia tengok tak ada sesiapa pun atas katil tu. Dia dah mula rasa tak sedap hati, so dia terus bangun dan duduk dekat kursi sebelah katil dia. Tak lama kemudian, nurse pun datang dan bagi tahu result COVID dia negatif. Masa tu Aisyah pun start merayulah dekat nurse tu untuk pindah ke bilik yang ada orang. Akhirnya nurse setuju untuk tukarkan dia ke bilik lain. Dan pandangan mata nurse tu pun seakan-akan faham apa yang cuba disampaikan oleh Aisyah. Bila Aisyah masuk je bilik baru, time dia tengah kemas-kemas beg dia, tiba-tiba dia perasan token dia tak ada. Puaslah dia cari tapi tak jumpa dan akhirnya dia pergi semula ke bilik yang dia duduk tadi tu. Masa dia menuju ke bilik yang awal-awal dia duduk tu untuk cari token dia, ada 2-3 orang nurse tegur dia tahu, awak nak ke mana? Dia cakap lah ada barang tertinggal dekat bilik tu. Tapi muka nurse-nurse tu semuanya pelik pandang dia. Dia tak fikir apa dah. Masa tu dia terus pergi dekat bilik tu dan dia tengok keadaan bilik tu dah gelap gelita. Dia pun buka switch lampu dekat dalam bilik tu tapi semua tak boleh dibuka. Cuma ada satu switch yang boleh dibuka, di mana lampu dekat katil yang dia duduk awal-awal tadi. Dia cari token dia tu tapi tak jumpa. Dan masa tu tiba-tiba bulu roma dia semua menegak. Dia rasakan ada aura negatif yang kuat dekat dalam bilik tu. Time tu Aisyah pun terus langkah laju keluar daripada bilik tu dan dia dapat rasakan ada sesuatu yang perhatikan dia sepanjang dia berada dekat dalam bilik tu. Bila dia sampai je dekat bilik baru dia, badan dia terus jadi lemah. Badan dia rasa panas dan perut dia makin sakit. Dia sambung susun barang-barang dia balik. Dan masa tu dia terkejut sangat sebab token yang dia cari tu tiba-tiba je ada dekat dalam bilik dia. Malam tu Aisyah langsung tak boleh tidur sebab dia dah rasa badan dia sakit-sakit tau. Ketika subuh, Aisyah terus ditolak ke labor room. Masa dalam labor room tu, nurse tanya, awak okey tak? Kalau ada apa-apa bagi tahu je. Dekat sini tempatnya keras, banyakkan berzikir, kata nurse tersebut. Sambil nurse tu pasang ayat suci Al-Quran dan letakkan dekat sebelah Aisyah. Kalau awak ada nampak atau bau apa-apa, jangan tegur tau. Sebab dekat sini memang banyak benda-benda halus nak dekat dalam labor room ni. Even doktor-doktor dengan nurse-nurse dekat sini pun kalau nak pergi ke tandas waktu-waktu senja mesti pergi berteman sebab mudah sangat kena gangguan, kata nurse tersebut dekat Aisyah. Masa tu Aisyah pun terus buka cerita apa yang dialami sepanjang dia berada dekat hospital tu. Ketika tu Aisyah diberikan induce tapi bukaan masih tak ada. Sampai nurse dengan doktor pun pelik tau. Yelah sebab Aisyah ni dah sakit kuat sangat dah tapi bukaan masih tak ada. Nasib baiklah suami Aisyah ni staff dekat hospital tu dan dia tergerak hati untuk minta bantuan ustaz. Di mana ustaz tu lah yang tolong merawat setiap kali ada gangguan dekat hospital tu. Ustaz tu bagi air dekat suami Aisyah dan dia suruh suami Aisyah ni bergegas pergi ke hospital untuk bagi air penawar tu dekat Aisyah cepat-cepat. Sebab ustaz tu cakap ada benda yang ganggu Aisyah masa nak bersalin tu. Di mana benda tu tahan laluan Aisyah dari terbuka. Lepas je Aisyah minum air penawar tu, alhamdulillah dengan izin Allah bukaan dia terus buka dengan cepat. Elok je lepas azan maghrib berkumandang, Aisyah pun selamat melahirkan anak pertama dia dengan sangat mudah. Selesai je bersalin, Aisyah ditinggalkan seorang diri dalam labor room tu. Masa Aisyah seorang dekat dalam labor room tu, tiba-tiba dia terdengar ada bunyi benda tengah menjilat dengan sangat kuat dekat tepi tingkap. Suara menjilat tu makin lama makin kuat tau. Sampaikan Aisyah ni dah rasa tak tahan sangat, dia pun cepat-cepat panggil nurse. Masa tu nurse pun masuk dan temankan Aisyah. Tapi masa tu dia tak ceritakan lah apa yang dia dengar tu. Walau bagaimanapun dia lega sebab hanya tahap tu je lah gangguan yang dia kena sepanjang dia bersalin dengan anak pertama dia dekat hospital tu.